awan, langit. Sebahagiannya tu gunung. Orang panggil pasak bumi lah, gunung. Gah gunung tu duduk pada tempatnya. Siapa yang jadikan? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah mengumpamakan seumpama gunung. Banyak contoh-contoh dalam Al-Quran ni Tuhan jadikan perumpamaan tu daripada gunung. Contoh ayat, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Jikalaulah diturunkan Al-Quran ke atas gunung, ke atas bukit atau gunung, nescaya kamu akan melihat mereka itu tunduk, khusyuk dan pecah kerana takutkan Allah. Kita dengan gunung, nisbah kita dengan gunung, siapa lebih besar? Ya gunung lah. Tapi kelebihan keistimewaan kita, kerana kita ni daripada Bani Adam, diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilebihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim wa laqad karramna bani Adam. Sesungguhnya telah kami muliakan Bani Adam. Jadi dalam banyak ciptaan Allah Ta'ala ni, Allah muliakan, paling mulia ni Bani Adam. Dan yang dikhususkan lagi dari kalangan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang beriman, orang Islam kena syukur banyak-banyak kepada Allah kerana menjadikan oleh Allah Ta'ala akan diri kita ni semua dari kalangan orang beriman, orang Islam. Itu kurniaan Allah. Dia beri kepada kita. Ada juga orang yang tak dapat nikmat ni. Dia berikan kita nikmat iman dan Islam. Ada yang lain tak dapat nikmat ni. Sebab tu kita kena syukur. Dan kita ni pula khalifah pula tu. Ada tanggungjawab. Ada peraturan yang dinamakan sebagai syariat. Kena ikut syariat. Yang mana boleh, boleh. Yang mana tak boleh, tak boleh. Itu yang kata syariat tu. Terikat kita dengan hukum. Sebab tu kita ni kalau cukuplah syarat-syaratnya, maka dipanggil sebagai mukallaf. Kena dengan hukum taklif. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Terikat kita dengan undang-undang agama ni. Sampailah kita mati. Kemuliaan kita di situlah. Sejauh mana kita taat pada perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah. Semulia-mulia kamu di sisi Allah. Bukan orang yang banyak duit, bukan orang yang tak ada duit, bukan orang yang mempunyai tubuh badan sasa. Bukan situ syaratnya. Kemuliaannya tu bergantung kepada ketakwaan. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Dan lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadikannya bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Hakikat keadaannya tu Allah jua yang maha mengetahui. Lepas tu kita semua dah tak ada dah. Silap-silap belum sampai hari kiamat yang betul berlaku tu, kita dah tak ada dah. Tak ada dah. Katalah lagi 50 tahun pun ada kita lagi. Secara tengok-tengok, telik-telik, memang tak ada harapan lah. Keharusan ada tu tak ada lah. Bukan setakat lagi 50 tahun. 5 tahun tak boleh nak jamin. Tak boleh nak jamin kita ni. Semalam saya tengok kat dalam handphone tu, lalulah orang bawakan kuliah daripada kampung saya kat Johor Bahru tu. Pengajian kitab di Surau An-Nur, Kampung Senaran Baru. Di tempat saya sana. Tadi pun baru balik daripada sana. Semalam sempat tengok satu ustaz tu mengajar bab istighfar. Kadang-kadang kita ni walaupun dah banyak buat kuliah dekat mana-mana masjid surau, kita ni kena latih juga hati ni supaya merendah dirilah. Anggap je diri ni ada keperluan dan ada kekurangan. Jadi kalau ada orang mengajarkan tentang istighfar, dengar je. Dengar juga. Walaupun tak lama, dengar jugalah. Macam kita dengar TikTok kan sekejap. Tang lain kau main pula, sanggup kita bagi tumpuan. Kadang-kadang dia beritahu dekat situ.
Selepas 5 minit, tengok sampai habis, minit-minit terakhir tu karang, baru nampak cerita dia. Sanggup kita tunggu. Tapi kalau yang ringkasan-ringkasan TikTok mengaji kelebihan istighfar, kelebihan selawat, berat nak tengok sampai habis. Itu kita lah. Kita. Jadi tengoklah juga tu kelebihan ustaz ni sebut pasal istighfar apa semua. Sama dengan apa yang kita belajar dulu. Begitulah. Hebat kalau memperbanyakkan istighfar. Istighfar ni bukan biasa-biasa punya zikir tuan-tuan. Istighfar. Banyakkan istighfar. Bahkan dalam zikir kami pun istighfar tu memang ada. Istighfar dulu, selawat, la ilaha illallah. Cantik susunan tu. Istighfar, hadrah kehambaan. Kita ni banyak melakukan kesalahan, kesilapan. Jadi istighfar tu layak untuk kita. Beristighfar tu adalah ubat bagi kita. Makanan kita istighfar tu. Mohon ampun, mohon ampun. Seolah-olah menggambarkan kita sentiasa tak pernah rasa yang kita ni sempurna. Itu istighfar, bagus istighfar. Itu istighfar. Kalau selawat tu hadrah wasilah antara kita dengan Tuhan. Sebab tanpa Rasulullah kita tak tahu syariat. Tanpa Rasulullah kita susah kita tak akan dapat mengecapi nikmat yang ada pada kita sekarang ni sebagai seorang Islam, sebagai seorang beriman. Dengan sebab kasih sayang Allah kepada Rasulullah lah, maka kita dapat semua ni berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi lah dengan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahas dalam-dalam sikit, nampak betapalah besarnya rahmat. Siapa dia rahmat kat situ? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita, umat kita ni. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Besar rahmat Rasulullah tu sebagai rahmat tu besar. Bukan dunia, meliputi dunia akhirat. Mana besarlah. Tak terjangkau. Sebab tu kita teruskan berselawat kat atas baginda Nabi Muhammad SAW. Yakinlah kita bahawasanya siapalah kita ni nak pergi direct kepada Allah, melainkan dengan kesempurnaan, keberkatan, apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memungkinkan kita boleh pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana berlaku dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Isyarat di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah antara makhluk dengan Tuhan. Sebab kita tak mampu nak masuk ke hadarat Tuhan tu melainkan dengan keberkatan, kesempurnaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la ilaha illallah, itu hadrah ketuhanan. Sesiapa yang diberikan anugerah, kurniaan daripada Allah atau dengan sebab-sebab tertentu, dengan limpah kurnianya dimasukkan dia ke dalam ma'rifatullah, mengenal akan Tuhan. Ketika itu sebutan la ilaha illallahnya itu tak sama dengan sebutan orang-orang awam biasa. Orang awam mungkin dengan lalainya, dengan lekin. Tapi tak kali itu dia menyebut la ilaha illallah itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Itu kurniaan. Siapa yang Tuhan nak bagi daripada kelebihan seperti menganugerahkan Allah atas seseorang itu makrifat, itu hak dia. Dia nak beri kepada siapa? Tak syarat amal banyak, walau amal sikit sekalipun. Hatta kata tak beramal, kata bukan nak suruh tak beramal. Boleh tak Tuhan jadikan satu orang tu terus jadi wali? Asal dia fasik, tiba-tiba terus dengan Allah. Jadi hamba, rasa kehambaan kepada Tuhan. Boleh tak? Boleh lah. Kalau telik dari sudut keharusan tu, boleh. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu kelebihan Tuhan nak beri kepada siapa yang dikehendaki. Cara adat kebiasaan yang kita tengok, buat baik dibalas baik, buat baik dinaikkan darjat. Jadi sesiapa yang bersungguh-sungguh atas jalannya, syariatnya, memperkemaskan amal ibadah semata-mata kerananya, nanti Tuhan jadikan baginya jalan iman, dan akhirnya akan mendapat martabatul ihsan. Firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh pada kami, yakni syariat kami, lanahdiyannahum subulana, nescaya kami akan bagikan mereka, tunjukkan mereka jalan iman, subulul iman, jalan-jalan iman, kekuatan iman. Sebab dia bersungguh-sungguh kerana Allah ni. Semayang jaga, wirid jaga, amalan sunnah jaga, hubungan baik dengan manusia jaga, hubungan dengan Allah jaga, hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaga, hubungan dengan umat pun jaga, hubungan dengan manusia, dengan makhluk yang lain semua jaga. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami tunjukkan, berikan mereka hidayah, jalan, iaitu jalan-jalan iman.
Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Taala bersama dengan orang yang berbuat kebaikan. Ai martabatul ihsan, dapat martabat khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu anugerah. Itu anugerah. Sebab apa kita cakap tadi, jangan ingat Tuhan tak boleh jadikan satu orang yang buat jahat terus baik. Kerana kita tidak berhak untuk menghukumkan akan seseorang itu sama ada kematiannya itu buruk ataupun baik. Tak mampu kita. Sebab kita tak tahu keputusan akhir hayat dia macam mana, tak tahu. Itu dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha mengetahui akan keadaan hamba-Nya. Sebab tu kita kena sibukkan dengan kekurangan diri kita ni. Banyakkan istighfar, banyakkan taubat. InsyaAllah mudah-mudahan dengan berkat amalan seumpama itu, Allah Subhanahu wa taala menerima segala apa yang kita buat, diterimanya kita sebagai hamba-Nya dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz ni pun mengajar bab istighfar. Malam tadi mengajar bab istighfar. Kita tengok dia mengajar bab istighfar tu. Pagi tadi pukul 8, pukul 9 dapat berita dah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Taala menerimanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima beliau sebagai hamba-hambanya yang beramal soleh, tergolong dari kalangan orang yang menyampaikan kebaikan, berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu kadang-kadang akhir hayat tak tahu kita. Sebab tu kita disuruh bercakap baik je. Siapa sangka akhir hayat kita tu dengan perkataan yang baik-baik yang baik-baik sahaja. Pun orang jumpa dia lepas daripada sembahyang di surau tu, kalau tak silap sembahyang di surau, lepas tu balik rasa semput, rasa sesak nafas, lepas tu meninggal dunia. Harus saja tu sakit jantung tu. Harus saja macam tu. Mudah-mudahan rohnya dicuci rahmat, ditempatkan bersama dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan beramal soleh, insya-Allah. Tuan-tuan pun kalau nampak saya macam itu tu nanti doakanlah. Kita sama-samalah. Manalah tu saya nampak tuan-tuan kan, saya doa lah lebih. Dan nampak warna kelabu tu, saya doakan. Tuan-tuan pun gitu juga dengan saya. Kita ginilah tuan-tuan, yang hidup ingat kepada yang mati. Yang mati nak ingat kepada hidup, dia dah tak boleh beramal dah. Lagipun kalau dia datang kat kita, kita lari. Itu hikmah tu, Tuhan tak jadikan dia macam kita ni. Boleh jumpa secara fizikal gitu. Cara yang mati, cara mati. Tapi yang mati tu ada tak lagi hubungan dengan yang hidup? Ada. Dalilnya seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis, dahulu aku melarang kamu menziarahi kubur. Awal-awal dulu, zaman awal Islam, maklum cara masyarakat jahiliah, kalau pergi ke kubur tu meronta-ronta, meratap. Jadi peringkat awal tu dilarang. Selepas mereka dah memahami Islam seperti mana yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah tahu ada adab ziarah kubur apa semua, Rasulullah ajarkan. Kemudian Rasulullah kata, ziarahlah kubur. Sesungguhnya menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada mati, mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi sunat ziarah kubur. Nampak? Cuma di sisi mazhab Syafi'i, bagi orang perempuan tu makruh ziarah kubur. Itu setara dapat jaga aurat tu. Dapat jaga aurat, ziarah tu makruh. Yang duduk pergi ramai-ramai orang nak kebumikan mayat tu, perempuan tu makruh hukumnya. Makruh. Walaupun dapat menjaga aurat. Kalau tak dapat menjaga aurat, maklum perempuan ni kadang-kadang dia pergi ke kubur macam pergi ke shopping komplek. Minyak wangi dia tu satu kubur. Bukan satu kubur, satu tanah perkuburan. Bukan satu kubur tu je, satu tanah perkuburan. Imam yang nak baca talqin pun confuse. Bau bunga kemboja ke bau apa ni? Tiba nak baca talqin tersilap. Dulu saya muda, belum kahwin lagi, masa dekat Mahmudiyah tu, salah satu daripada ahli Korea saya meninggal. Saya tukang baca talqin lah dekat Mahmudiyah tu. Sebab kampung tu, kampung Datuk On, dia nama je kampung tapi kat bandar. Siapa yang meninggal, kuburnya kat situ Mahmudiyah. Jadi saya bacakan talqin sebab saya imam situ, imam satu masjid di situ, masjid kampung Datuk On. Bukan Datuk On Jaafar, kampung Datuk On, belakang Puteri Spesialis. Jadi sambil dia orang tanam tu, orang perempuan tu sibuk duduk dekat-dekat tu.
Saya tengokkan ni macam manalah aku nak membacakan talqin tu sekarang. Lebih banyak orang perempuan daripada orang lelaki. Masa tu dia bersedih noh. Masa nangis dengan nangisnya lagi apa semua. Nangis tu tak adalah sampai meratap, tinggal lagi nak tengok kat dalam tu. Tak tahulah kalau nak mengikut juga. Dia punya nangis tu banyak nak mengikut. Lepas tu sampai selesai, dah tanam, dah ada batu nisannya, kayu nisan lah dulu. Sebelum batu nisan, dia kayu nisan dulu. Ni kita nak baca talqin. Orang perempuan kat situ lagi. Dia kat situ je. Maklum, kita faham lah. Orang, mungkin orang bandar, apa semua. Terlupa ke ataupun memang tak belajar, tak pergi ke perkuburan. Jadi saya dah datang lah ni. Dah begini-gini dah. Nak beritahu ni. Dengan buku wirid dan doa. Wirid dan doa tu, Ustaz Jamaluddin Hashim tu lah. Buku pink biru tu. Tu buku talqin tu. Tu kalau buku tu tak ada, memang yang ditalkinkan bukan orang tu je, semua sekali ditalkinkan. Sebab tu buku tu kena ada. Kadang-kadang dalam van jenazah pun buku tu tak ada, berat tu. Buku tu kena ada, standby je. Tak kira lah van apa pun, memang nak kena ada buku tu, nak baca talqin. Di sisi mazhab Syafi'i sunat baca talqin tu. Yalah, yang tak nak baca tu pulang lah. Jangan cuba kita kritik pula amalan yang disunatkan di sisi mazhab Syafi'i, sebab yang fatwa sunatkan tu ulama, bukan orang-orang yang macam kita ni lah. Jadi sampai saya dah nak dekat kubur tu pun tak berganjak lagi. Masih lagi berdiri perempuan ni apa semua. Lah terpaksa juga bersuara. Kakak tepi sikit, duduk sana. Jauh sikit daripada saya ni. Sekarang kita tak fokus pada baca talqin sebab bau dia tu. Baunya tu dah jadi tak takut pula. Biasa kalau orang ke kubur tu kan jadi teringat besok-esok kita mati. Bau dia tu menyebabkan kita lupa pula kematian. Sebab tu makruh perempuan pergi ke sana. Faham? Dia apa? Habis macam mana ni saya nak baca kan? Baca dari rumah, tak ada masalah. Kat rumah sampai insya-Allah. Asal niatnya baik, insya-Allah sampai. Sesungguhnya kurniaan Allah Taala itu sampai, baik yang kepada hidup maupun yang mati. Kurniaan itu termasuklah hadiahkan pahala bacaan Fatihah kepada si mati. Di sisi kita sampailah. Ada kesandarannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Sebab tu belajar, jangan dengar je cakap orang tu nak cakap. Dalam hadis yang sahih, kan pernah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan sahabat, jumpa dua kubur atau mungkin lebih kubur tu, tapi yang ceritanya dua kubur ni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, ini kubur yang satu kena seksa dengan sebab tak berdinding daripada kencing. Satu lagi kerana perbuatan namimah ketika hidupnya. Namimah ni batu api. Awas tuan-tuan, jangan jadi batu api. Jangan. Kita dah tak suka orang dah satu hal lah. Tu salah juga. Kita dah tak puas hati. Setiasa je. Perasaan ni tak tenang kalau tak nak jadi batu api. Kena jadi batu api juga. Ajak orang lain supaya bergaduh dia sama dia. Batu api ni. Jangan jadi batu api, nanti kena seksa kubur. Jadi kemudian ringkaskan cerita dalam riwayat tu, apa yang Nabi SAW buat? Rasulullah SAW ambil pelepah tamar yang masih lagi basah, lalu dipacakkan atas kubur tu. Lalu bila perbuatan Rasulullah itu begitu, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang kamu buat? Ma balukum ya Rasulullah? Sahabat tanya, apa yang kamu buat? Rasulullah terangkan, selagi pelepah tamar ini basah, berkat dia bertasbih, berzikir, bantu orang yang di dalam kubur tu. Lalu daripada sini para ulama mengambil petunjuk daripada hadis ni, mengikut pendapat ulama mazhab Syafi'i. Ada pun yang lain tu, itu khilaf di kalangan ulama, raikan saja, bismillah, tak ada masalah. Tapi jangan kata ulama salah buat keputusan. Betul, ulama bukan maksum, tapi tak ada adab kalau cakap ulama itu tersilap, tersalah ke, jangan. Sebab ulama kalau nak menjatuhkan fatwa, nak mengeluarkan satu fatwa, cukup berhati-hati. Ni kita cerita ulama dulu ni, yang kita samakan dengan kita ni lah. Tak berhati-hati, asal nampak isu best terus post.
Waraknya ulama dahulu bukan macam kita sekarang. Kita bermudah-mudah makan di mana sahaja. Kadang-kadang dah tahu dah syubhat, ambil lagi. Tak apalah, syubhat bukannya haram pun. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa meletakkan dirinya pada syubhat, dia meletakkan dirinya pada perkara yang haram. Takkan nak tunggu haram betul. Syubhat tu pun dijauhkan. Lagi haram, kita kadang-kadang haram pun bedal. Ini sawit tanah bapak saya ni. Memang awak yang tanam. Tapi ini dalam geran tanah bapak saya. Oh, tanah bapak awak. Yalah, bapak awak lah. Ingatkan nak beredar. Rupanya kait lagi. Ambil lagi sawitnya. Esok depan-depan kita tabur baja. Lagi sakit hati. Tak rasa haram. Lepas tu kalau bercakap dalam Facebook, Masya Allah. Kalau komen orang punya Facebook, Masya Allah. Dialah yang paling alimnya. Ulama-ulama dahulu cukup warak. Lihat saja tabakat dia. Tabakat ni jalur kehidupan mereka. Daripada mengaji, belajar, jumpa dengan guru siapa, ratusan guru belajar sebelum nak jadi ulama tu. Mereka inilah yang mengeluarkan fatwa. Lalu katanya ulama, jikalaulah berkat daripada tasbih, zikir, lepas tamat, yakni tumbuh-tumbuhan, seperti mana disebut dalam hadis, disebut dalam Al-Quran, hadis pun sebut, Quran pun sebut, Quran menyebutkan setiap yang basah itu sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa bertasbih. Daripada pokok tumbuh-tumbuhan yang hidup tu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab pada mengurangkan, meringankan seksa kubur. Bagaimana pula halnya jikalau zikir, tasbih yang keluar daripada lidah manusia yang hidup ni? Tidakkah kita perhatikan manusia tu lebih afdal daripada tumbuh-tumbuhan? Hidup lagi. Hidupnya bukan macam tumbuh-tumbuhan, bahkan dikenakan hukum taklif. Ada di sana keberkatannya, amalannya itu diangkat. Mimbabil aula daripada manusia itu sendiri berzikir, bertasbih dan hadiahkan kepada si mati. Mudah-mudahan dengan berkat zikir dan tasbih itu mengurangkan ataupun menghilangkan azab bagi si mati. Ada cerita. Tak nak buat, terpulang. Tapi jangan kata orang yang kata macam gini, yang kata berzikir, bertahlil, sedekah, pahala bagi si mati itu tak mendatangkan apa-apa manfaat. Jangan cakap macam tu. Sebab mereka ada sandarannya. Jadi begitulah tuan-tuan. Mati ni kita tak boleh nak jangka. Bila-bila mati. Kadang-kadang berangin sikit badan belakang. Hari ni ke? Ingatkan hari ni ke, lepas hari ni ke tu, lepas ke tu capai Quran. Rupanya capai sawit lagi. Capai sabit. Kan takut tak sempat pula nak menghabiskan sawit hari ni. Mikirkan, tu belum mana lagi. Janganlah mati sekarang. Banyak lagi tetangguh ni. Nak selesaikan tu lagi, nak selesaikan ni. Rumah belum siap lagi. Tu kita lah. Sebab tu kita perlu beristighfar banyak-banyak. Berselawat banyak-banyak. Hati kita ni biar lembut lah. Kita kena pastikan dan kita kena faham yang kita akan meninggalkan mengikut takdirnya, kehendak dia. Faham? Kehendak dia. Mengikut kehendak dia. Sebab tu ada kaedah orang soleh menyatakan, jangan diajarkan kepada Allah itu rezeki, sedangkan dialah yang menentukan rezeki kamu. Jangan diajar, nak diingatkan kepada Tuhan tentang rezeki kamu. Rezeki kamu itu dialah yang menguruskan. Faham? Kadang-kadang kita takut sangat tak ada rezeki esok, takut sangat rezeki akan datang. Ada kata kalau buat macam ni nanti rezeki tak ada pula. Jangan. Usaha ikhtiar sahaja, bismillah, tak jadi masalah. Tapi jangan sampai jadi was-was pada rezeki. Hakikat rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau dilontarkan sesuatu yang bulat di atas muka bumi ini, nescaya ia tiada berhenti beberapa lamanya. Kemudian Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar memanggil. Maksudnya, di manakah sekalian raja-raja dan sekalian orang-orang yang takabur, yang menindas orang-orang yang dhaif dan orang yang dahulu, dan kemudian mana dia? Mana mereka ni? Yang sombong duduk di atas perut bumi dahulu. Mana dia? Tak ada. Melainkan mereka semua menjadi ada di tanah dah.
dapat bahagian masing-masing di alam barzakh. Dia kan kalau dalam kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub Syekh Ali Kutan radhiyallahu taala, nanti pada bahagian yang hujung tu diceritakan tatkala si mayat tu, kalau mayat tu baik, nanti perut bumi tu kata yang lahatlah, sini ahlan, dia sambut, mari sini, dahulu kamu baik, berbuat baik di atas perutku, aku luaskan tempat ni bagi kamu, sini, aku rehat, peluk elok je dia, peluk manja lah orang kata. Umpama baby yang sedang tidur dia peluk orang, didodoi-dodoi kan, so umpama macam tu lah Allah memberikan kesenangan bagi dia. Kenapa? Di atas perut bumi tak jadi sombong, suruh semayang, suruh sujud kepada Allah, sujud dia. Jangan berbuat zalim dengan orang, tak berbuat zalim pada orang. Hak orang, hak dia. Bahkan ada rezeki lebih bagi dia, dia beri kat orang pula. Tak kisah orang terambil, dia maafkan. Ni memang di alam barzah, masya-Allah. Kadang-kadang ada orang nak senang kat sini, dia tak fikirkan yang dalam kubur tu berapa lama. Patutnya kalau kita beralah kat sini lah, kalau boleh beralah lah. Sebab beralah kat sini ni sementara je sini ni. Daripada kita tak beralah, lepas tu mencemuh, memaki, mengutuk, mengumpat, dosanya kita bawa sampai mati. Akhirnya tak senyap kita dekat dalam alam barzah tu, alam kubur tu. Tak senyap kita. Mana nak senyap? Kena bantai. Jadi tuan-tuan, kita pilih lah. Saya cakap kita tu, saya sekali lah ingat. Kita pilih lah. Kalau nak gaduh lebih-lebih ni, sampai mana nak gaduh lebih? Fikir-fikirkan sikit. Bukit Kundo tu, fikir-fikirkan sikit. Tapi tak sebenarnya kat Bukit Kundo, kadang tempat lain. Kadang setengah orang kan macam tu. Ada yang menyangka saya aku ni sekarang esok mati kat sinilah, tak ada tempat lain. Tup Perak Darul Rizwan, bukan di Johor Darul Ta'zim. Sebab Allah saja yang Maha mengetahui mana satu lokasi kita ni sebenarnya. Faham? Macam satu orang tu digalikan kubur untuk orang, digalikan kubur orang tu. Jadi dia pijaklah keliling kubur tu apa semua tu. Dia punya itu. Rupanya esoknya sebelah dia pula. Jadi kita tak menyangka dekat mana tu. Kat mana, faham? Ada satu orang tu baik, budak tu. Budak muda-muda macam budak-budak kat belakang dia. Tiba-tiba dia jadi agresif, bukan agresif, ganas. Dia jadi macam apa, kegairahan Dia nampak orang lepaskan cangkul dia, terus dia sambut cangkul tu. Beria-ria dia masukkan tanah tu dalam kubur. Ya, tolong timbuskan mayat jenazah tu dalam. Sampai orang tanya, semangat awak Tak apalah pakcik, hari ni hari dia, esok hari saya. Sungguh hari saya. Esok dia sebelah. Lepas tu orang pun kata, budak ni lah baik, budak ni semalam ni. Nampak dia tolong, semangat lah. Kesudahannya dengan kebaikan, kesudahannya dengan cakap-cakap orang dia baik. Padahal sebelum tu tak baik mana pun, orang tak cakap pun. Tapi akhir hayatnya baik. Kerana kurniaan Allah. Itulah nak ceritanya tu. Kita pun tak tahu macam mana, tuan-tuan. Perbanyakkanlah istighfar, selawat dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sebab sebelum nak pergi kiamat yang ini ni, kita hadap dulu kiamat yang kecil, iaitu mati. Sebelum nak cerita ni akhir zaman apa semua, adakah kita bersedia dengan kiamat kecil? Kematian kita bersedia tak? Kita duduk sembang kencang, masjid surau keliling rumah kita ni biarkan kosong gitu je. Sampai masjid pun 4 orang ni masjid. Tu pun orang tua-tua. Masjid bukan surau. Ada satu orang tu dekat Pancur. Saya sukalah pergi Kuala Lumpur. Dia bercerita dengan saya. Saya suka Ustaz pergi ke Kuala Lumpur. Yang sebenarnya dia ceritakan pekong dia tu. Suka saya Ustaz kadang-kadang pergi ke Kuala Lumpur. Sana aktif. Kuala Lumpur Selangor aktif. Aktif apa? Aktif kuliahnya. Yang sebenarnya fahamlah kita, tempat awak yang tak aktif, dah awak diam je, aktifkanlah. Buat kuliah. Duit tabung jangan sorok. Ada je lah rezeki. Kalau untuk masjid surau ni, setakat RM100 bagi kepada orang yang mengajar tu,
Dengan makan minum apa semua ni, katalah itu pun sebulan sekali. Berapa ringgit sangat? Tanya Haji Mat berapa ringgit sangat? Tak nak cakap je. Berapa ringgit sangat? Itu pun sebulan sekali. Kata hari-hari sekalipun. Tu sawit tu. Takkan satu tan RM1. Masa turun harga kau main lagi. Turun. Wah, muka. Harga turun. Ni dah naik tak ada pula cakap. Harga naik. Tak ada pula. Rio lah. Dia orang tahu harga naik. Tabung masjid bila nak penuh? Tak ada pula Ada? Ada. Hentak meja pergi warung. Harga sawit naik pula. Ada? Senyap. Masa turun je Rio. Patutnya masa turun tu kau bersedekah. Turun ke naik ke sama sedekah. Bahkan kalau naik tu tambahkan lagi. Tak luak lah. Kalau untuk masjid, surau, apa jua yang berkaitan dengan agama, tak ada miskin. Pernah jumpa tak orang gelandangan apa semua dulu kaya sekarang miskin? Tanya dengan dia. Cuba tanya, sebab apa miskin? Sebab apa jadi macam ini? Ada dia jawab, silap dulu. Pergi bersedekah pula dekat surau masjid. Ada? Tak ada. Yang ada kena tipu. Kenapa? Kita kadang-kadang kalau nak melabur tu sampai seolah-olah macam tak fikir langsung hal lain ni. 15,000 saja satu hari tu, 15,000. Ada tempat saya tu 15,000. Pelaburan yang tak nampak lagi tu 15,000. Nak pergi ke Yaman RM10 je. Nak pergi belajar ke Yaman RM10 je. Orang yang sama. Saya cakap ni bukan rekaan tuan-tuan, ni cerita betul pengalaman saya. Saya tak kisah dia bagi saya RM10 ke apa masa belajar tu, tak kisah. Tapi dengar-dengar tup-tup berpuluh ribu rugi. Keluar duit saja gitu je. Sian orang pencen. Terperanjat saya. 15,000. Oh, 15,000 buat 3-4 tahun sebulan 200. Taklah ustaz. Tak. Saya rugi 15,000. Hari tu keluar daripada bank, hari tu juga bagi orang tu 15,000. Percaya saya kat dia. Rugi. Dalam hati aku dulu RM10 je. Kebetulan pula aku buka gitu. Bagilah sampul biar orang tak nampak. Ini dah lah RM10. Nak pergi ke Yaman bukannya nak pergi mengaji dekat Selangor. Nak pergi ke Yaman RM10. Tak apalah, duit juga. Tapi yang kecewanya kita tu, pak-pak lain tu riban habis tak apa dalam sehari. Tapi untuk mengaji ilmu agama ni, itulah tuan-tuan, jangan berkira sangatlah. Tak apa, kita ada duit, tak ada duit sama. Kita nak jadikan tu sebagai sikap. Bukan nak tunggu ada dapat lebih baru bagi lebih. Nanti kalau turun senyap je, tak. Tetap bagi. Kerana niat kita bagi tu kan Allah je lah. Lain lah kalau memang tak ada langsung. Itu lain lah. Jangan takut. Bagi je. Ada orang tanya, Ustaz macam mana siasa macam ada duit je apa semua tu. Jangan kedekut untuk agama Tuhan. Bagi je. Sebab dia lah pemberi rezeki tu. Yang ada pada kita ni pun hakikat dia. Yang ada pada orang tu pun hakikat dia juga. Segala-galanya dia. Apa kau nak ragu-ragu? Bagi. Bukan kata balik ni sekarang habis jual rumah. Tu kena faham lah. Maknanya kalau kita keluarkan sikit, tak luak. Tak luak lah tuan-tuan. Tak luak. Satu tan berapa sekarang? 515. 1,000. Ni surau nak apa ni? Surau Al-Falah nak apa ni? Nak apa ni sebenarnya surau Al-Falah? Ni adalah sikit nak buat sumbangan, ada majlis-majlis, kita buat majlis-majlis baca Quran. Apa ada ambil guru sikit apa ni tak. Okey tak apa. Esok saya kutip untuk surau je. Sawit saya kutip esok untuk surau saja. Dapat katutan cukup. Selesai semua masalah. Kalau macam gitulah buat. Bukan setakat air warna kuning lah. Ustaz tolong pilih mana nak. Pepsi ada, Mirinda, Orange ada, apa semua ada. Boy. Tak ceritanya tuan-tuan, hulurkanlah apa pun. Kadang-kadang sikit, awak sikit. Jadi banyak. Masing-masing dapat. Alhamdulillah. Rezeki.
Tu jadi macam kita bersatu. Sebab tu dulu kalau ada majlis-majlis bagus. Sebab apa? Sikit sana, sikit sana, sikit sana. Lepas tu kita gotong royong apa semua. Niat apa? Niat untuk nak menta'zimkan Allah. Niat untuk memuliakan baginda Rasulullah. Niat untuk jalinkan hubungan rapat kasih sayang sesama orang kampung apa semua. Bagus tu. Itu yang menyebabkan kita sampai sekarang bersatu padu. Ya. Datang SOP habis semua. Lagi masuk. Bagus juga SOP tu, keselamatan. Kemudian dikeluarkan 7 petala langit dan 7 petala bumi tanpa kelakuan dan tanpa bagaimana keadaannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ni nak ceritanya kalau datanglah suatu perumpamaan yang membawa kepada samar-samar makna mutasyabihat, baik Quran ke hadis ke, balik semula kepada rujukan asal ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Bukanlah Tuhan tu duduk dalam langit, dalam bumi, bukanlah Tuhan duduk dalam dunia, bukan. Tapi dunia tu dia lah yang jadikan, langit tu dia lah yang jadikan. Dia Maha berkuasa buat apa yang dia kehendak. Nak kiamatkan dunia, nak kekalkan dunia, nak membinasakan dunia, itu hal dia, hak dia. Dia nak buat apa yang dia kehendaki. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Sebenarnya Tuhan buat apa yang dia kehendaki. Dia pemilik mutlak dunia ni. Bukan setakat dunia, akhirat, segalanya dia lah. Faham? Sebab tu belajar ilmu tauhid, mengenal dia adalah Tuhan. Lain daripada dia tak boleh dipanggil Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dikata mengenal akan Tuhan. Belajar ilmu tauhid, mengenal Tuhan, mengenal Allah. Ni belajar-belajar tak mengenal. Belajar tauhid tapi tak mengenal Tuhan. Masih lagi menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Ini sesat. Orang belajar tauhid, kenal bahawasanya Allah Ta'ala bersalahan dengan segala yang baru dari sudut zat, sifat, perbuatan. Tu dia natijah belajar tauhid. Al-ajzu anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapatkan, itulah pendapatan. Apa maknanya? Bila engkau dah mengaji, belajar ilmu, tauhid, makrifat sebagainya, akhirnya kamu faham bahawanya Tuhan itu bersalahan dengan segala yang baru. Walaupun belajar mengenal Allah, tapi hakikatnya tak mengenal. Kenapa? Yang baru tak mampu mengenal hakikat yang qadim. Qadim itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah tuan-tuan sampai sini dululah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada segala musibah di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Ditempatkan kita bersama dengan para kekasihnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkan kita daripada azab api nerakanya. Diselamatkan kita daripada segala musibah, fitnah, bala bencana dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulikal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.